Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Majmu' Salasi Rasail. Majmu' Salasi Rasail, risalah yang ketiga membicarakan tentang Ashabul Kahfi. Muka surat 159, Rumi, Jawi 63. Jawi 63. Rumi 159. Perbicaraan Ashabul Kahfi. Kita dah bincang, dah cerita macam-macam Ashabul Kahfi ni, sehinggalah dia terjaga. Sehingga Ashabul Kahfi itu terjaga daripada tidurnya. Setengah kata dia dihidupkan kembali. Sama je lah dua tu. Kalau tidur tu sampai 309 tahun, nak kata mati pun layak dikatakan mati, kan? Maka lepas dijaga daripada tidur, dijaga pada tidur, dia tidur sampai di satu gua yang ditunjuk oleh ra'i, iaitu pengembala kambing. Masuk dia dalam tu, tengok-tengok ada pokok, makan buah kejap, ada air, minum air, kemudian rasa macam mengantuk, tidur. Maka tidurlah dia ramai-ramai, 7 orang tu, termasuk seekor anjing ra'i itulah, anjing pengembala tu, pengembala kambing. Tidurlah. Lepas dia tidur, ni cerita dalam surah Al-Kahf ayat 9 ada, ayat 17, ayat 12, ayat 19, ayat 25, ayat 22 dalam surah Al-Kahf, ayat 13. Okey? Lepas tu tidur. Malam lah masa tu. Bangkit. Kejut semua, 7 orang tu bangkit. Pertama sekali dia tengok anjing tu dah tak ada. Yang ada tak ada anjing. Ada kata ada tulang aja. Ada kata dengan tulang-tulang pun tak ada. 300 tahun hancur tulang. Hancur ni. Tak ada, mana anjing aku? Anjing yang tak ada lah. Pelik lah. Jom kita pergi basuh-basuh muka dekat air yang kita masuk sebelum masuk pintu gua tu, kan ada air. Pergi-pergi tengok tak ada. Air patut banyak. Tapi tak ada air. Sikit je ada. Ataupun dah kering. Bekas je ada. Tengok pokok, tak ada dah pokok tu. Pelik ni.
Semalam baru kita makan, baru kita minum. Hari ni dah tak boleh dah, kering dah ni, pelik ni, satu malam jadi macam ni. Ajaib pekerjaan kita, dia kata. Ajaib, perkara yang berlaku ni sungguh ajaib. Macam mana dalam satu malam pokok kayu tu boleh mati dah, dan air tu boleh kering sampai macam ni? Macam mana ni? Dia cerita dalam ayat 12 dan ayat 19 surah Al-Kahf. Habis. Kita berhenti kat situ minggu lepas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Maka dilapar oleh Allah akan mereka itu. Dah bangun-bangun terasa lapar perut. Maksudnya dilapar oleh Allah akan mereka itu. Kenapa dia kata dilapar oleh Allah akan mereka itu? Sebab 309 tahun tak lapar-lapar pun. Sebab itulah Allah yang tak bagi lapar. Jadi di sini lapar ke, kenyang ke, bukan sebab makanan. Ini buktinya, ini bukti makhluk tak bagi bekas. Ini bukti bukan makanan tu mengenyangkan. Bukti juga bukan dengan tak makan tu menyebabkan lapar. Bukan juga. Lapar Allah yang bagi, kenyang pun Allah yang bagi. Tak ada kena-mengena dengan makanan. Tak ada kena-mengena. Kita tak boleh kata, kalau kita makan baru Allah bagi kenyang. Tak ada kena-mengena. Makanan tak ada kena-mengena dengan kenyang. Lepas kita makan tu jadi kenyang. Kenyang kita tak ada kena-mengena langsung dengan makanan. Jangan kita jadi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah kata makan, maka makanan tu akan mengenyangkan. Kekuatan makanan tadi diberi oleh Allah. Allah bagi makanan itu satu kemampuan untuk mengenyangkan. Hakikatnya Allah lah juga yang bagi dekat makanan tu kekuatan tu. Dan bila kita makan makanan, maka kenyanglah kita dengan izin Allah. Macam mana boleh kenyang? Kenyang daripada makanan itu yang mengenyangkan. Macam mana makanan tu boleh ada kuasa pula? Dia tak ada kuasa, Allah yang bagi dia. Itu Mu'tazilah. Tapi kan yang faham itu? Itu Mu'tazilah. Allah bagi kuasa kat sesuatu tu buat. Allah bagi kuasa dekat kita, bagi kemampuan, kekuatan dekat kita, bagi kehendak, bagi ilmu dekat kita, lepas tu kita buat tak tanpa campur tangan Allah. Kita buat tu dengan sendiri kita buat. Macam mana kekuatan yang kita ada tu pun Allah yang bagi. Cuma bila kita buat, bukan kena-mengena dengan Allah. Kena-mengena dengan kita sahaja daripada kekuatan yang Allah bagi. Itu Mu'tazilah. Ramai orang faham gitu. Mana ada gitu? Habis tu sepatutnya macam mana? Kekuatan yang Allah bagi kita pun Allah bagi. Bila kita buat sesuatu, perbuatan kita pun Allah yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan Allah cipta apa yang kamu buat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah dia Ahlussunnah wal Jamaah. Tengok ni. Maka dilapar, itu kena ngaji tauhid lah. Maka dilapar oleh Allah akan mereka itu. Allah yang bagi lapar. Habis sebelum tu tak lapar, Allah tak bagi lapar. Tak lapar lah. 300 tahun, 300 tahun ke 3,000 tahun ke 3 juta tahun ke, tak kira lah. Habis lepas makan tu kenyang, Allah yang bagi kenyang. Makan tak ada kena-mengena. Kalau macam tu, baik tak payah makan. Tak payah makan lah. Tak payah makan. Lepas tak makan, lepas tu makan. Ada ke orang makan tak kenyang? Ada je. Ada orang tak makan pun kenyang. Ada. Contohnya Ashabul Kahfi, dia tak makan. Contohnya Ashabul Kahfi ni, dia tak makan, elok aja, kenyang. Kenyang tu maksud tidak lapar. 309 tahun, elok je. Nanti bila Dajjal turun, Dajjal keluar nanti, kita tak makan nasi, kita makan subhanallah. Tak percaya hadis Nabi? Kita makan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kita makan itu. Kita bukan makan nasi masa tu. Kalau pergi cari nasi, cari roti, jumpa Dajjal lah. Last sekali jadi pengikut Dajjal. Nabi suruh kita lari masuk hutan, lari masuk dalam gua, naik bukit. Jangan lawan Dajjal, tunggu Nabi Isa turun. Habis nak makan apa? Semua kering kontang waktu tu. Dajjal keluar je, sehari, hari pertama Dajjal keluar, sehari seumpama setahun. Maksudnya 6 bulan siang, 6 bulan malam. Rosak habis, mati habis semua binatang ternakan, mati habis semua pokok-pokok. Habis kami nak makan apa? Dajjal ada bawa roti satu gunung. Nak ikut Dajjal? Pergi ikut Dajjal. Nabi suruh kita lari. Habis nak makan apa? Makan subhanallah. Kenyang.
Alhamdulillah. Jadi tak ada apa-apa. Tak ada benda. Kenyang-kenyang. Allahu Akbar. Kenyang-kenyang. Okey. Jadi daripada kisah ni kita dapat faham Allah yang bagi lapar dan Allah juga yang bagi kenyang. Makhluk tak bagi bekas. Maka dilapar oleh Allah akan mereka itu. Maka kata mereka itu, siapa daripada kamu pergi dengan perak kamu ini. Maka kata mereka itu, salah seorang daripada 7 orang tu cakap, siapa daripada kamu, maksudnya siapa di antara korang semua ni, termasuk aku jugalah, yang nak pergi dengan perak ni, dengan duit tadi, duit ada, ingat tak kita cerita lama dah, 2 bulan lepas tak? Yang dia jual sebelum dia nak lari tu, daripada Raja Diyyanus tu, dia pergi, ada sedikit kurma, dia pergi jual kurma. Dia pergi jual kurma. Lepas tu dapat duit, dia simpan sikit, dia selit. Yang ni duit tu lah. Siapa daripada kamu pergi dengan perak kamu ini, siapa di kalangan kita ramai-ramai ni ambil duit perak ni untuk pergi kepada negeri. Pergi kepada negeri ni murah kata pergi bandar pergi tempat orang berniaga tu, pergi pasar. Okay? Dan dibawa datang, dan siapa yang sanggup bawa datang, siapa yang sanggup pergi ke bandar dan bawa datang akan kami dengan duit perak ni makanan daripadanya. Lapar ni, siapa yang sanggup? Siapa nak sanggup? Raja tu kalau jumpa memang kena tangkap. Dia fikir begitu. Kalau Diyyanus jumpa kita ni habis. Siapa yang berani pergi? Siapa yang sanggup? Dan nanti kalau siapa-siapa pergi nanti kat pasar, hendaklah melihat ia bahawa tiada ia daripada makanan yang dikamirkan dengan lemak babi. Oh gitu masa waktu tu pun babi pun tak boleh makan jugalah. Tu dapat syariat dulu pun ada antaranya babi pun tak boleh makan jugalah. Okay, sebab syariat berbeza-beza. Macam dulu kan, kalau anjing tu kita pegang bukan mughallazah. Sekarang mughallazah dia ada perbezaan dulu kan sekarang. Tapi kalau babi ni, kalau ikut dalam kitab ni kata babi ni dulu pun tak boleh makan jugalah. Bukan umat Nabi SAW je. Sebelum tu pun mungkin tak boleh makan babi juga. Jadi hati-hati dengan makanan yang dicampur dengan babi. Okey. Yang dikamirkan, yang dicampurkan, yang diperap dengan babi. Demikianlah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi lah ni. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama. Yang terlebih halal dan yang terlebih elok, maka ini bukan makna dia. Ini bukan makna dia. Tapi dia macam syarah kan. Yang terlebih halal dan yang terlebih elok, maka berkata tamliha bagi mereka itu, hai segala saudaraku, telah mendatangkan kamu dengan makanan itu melainkan aku. Tak ada, ni bukan artinya ni. Ni bukan artinya. Saya dia buat gitu silap ke? Artinya yang terlebih halal dan terlebih elok. Okey. Yang ini artinya yang terlebih halal dan terlebih elok saja, maka berlaku tamlika. Ni cerita lain. Dia sambung sekali. Ingat makna dia bukan. Maka berkata tamlika tu cerita lain. Itu perenggan lain sepatutnya. Artinya dia bagi pendeknya, yang terlebih halal dan terlebih elok. Sedangkan ayat tadi tu panjang, ayat tadi tu menceritakan fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati. Pergilah salah seorang daripada kamu
ke Madinah, iaitu ke pasar, ke bandar, falyanzur, carilah ayyuha azka ta'am, cari makanan pula yang baik. Tu maksud dia. Tapi dia ertinya lain tak tulis. Okay. Cari makanan yang elok, yang baik, jangan yang haram, yang dicampur dengan babi. Okay. Sepatutnya kat sini elok ni dia enter biar apa? Perenggan lain. Campur tu jadi salah baca tadi. Okey? Maka berkata Tamliha. Tamliha ni cakap, Tamliha ni yang ketua tu lah. Yang mula-mula duk fikir tu. Raja kita ni ngaku Tuhan. Tiba-tiba ada orang datang nak serang, dia takut sampai terjatuh singgah sana. Tuhan apa penakut macam ni? Kan? Dia yang mula-mula fikir. Tamliha ni. Berkata Tamliha bagi mereka itu, hai segala saudaraku, telah mendatangkan kamu dengan makanan itu, melainkan aku. Maksudnya telah mendatangkan kamu dengan makanan itu, melainkan aku. Bahasa lain macam ni, tak ada harapan lah, nampaknya aku yang kena pergi. Tu bahasa sekarang. Bahasa dulu pelik tau. Telah mendatangkan kamu dengan makanan itu, melainkan aku. Macam mana nak faham? Telah mendatangkan kamu dengan makanan itu, melainkan aku. Sahab, bahasa sekarang macam ni lah. Aku rasa tak ada orang yang layak bawa aku je lah yang pergi. Tu. Aku je lah yang pergi. Bila tanya siapa nak pergi, semua senyap, takut gitu, macam ni lah. Tak ada harapan lah kalau agak kat korang. Biar aku je lah yang pergi. Macam tu. Telah mendatangkan kamu dengan makanan itu, melainkan aku. Tetapi ada syarat. Hai ra'i, wahai pengembala, engkau berikan daku kain engkau, dan engkau ambil kainku. Ingat tak masa dia mula-mula jumpa ra'i, pengembala tu? Dia jumpa pengembala tu, tengok je. Korang ada, kata 6 orang ni, ada tak makanan minuman yang kami boleh makan? Dia kata boleh dengan syarat, aku tengok kau ni lain macam kan. Peristiwa yang lepas yang kita bulan lepas hanya bincang kan? Cerita bulan lepas. Aku tengok engkau ni bukan orang biasa. Cara pakai, cara muka, cara simpan janggut, cara simpan jambang, ini orang, bukan orang biasa-biasa. Engkau ni pembesar ni. Memang pun 6 orang ni pembesar raja kan. Jadi kalau kau nak tahu, kalau kau nak boleh kau cerita engkau ni daripada mana. Aku nak cerita tak boleh, takut-takut nanti kan kena tangkap dengan raja. Engkau cerita juga. Akhir sekali dia cerita, kami lari daripada Raja Diyanus gini. Ra'i tadi ataupun pengembala tadi, dia pakai baju pengembala. Dia lah yang bawa kan. Dia hantar balik kambing-kambing dia. Kemudian dia datang balik, dia follow 7 orang. Lepas tu dia tidur. Maka dia masih lagi pakai pakaian buruk. Pakaian orang kebanyakan. Bukan pakaian pembesar. Jadi kalau dia pergi dengan pakaian pembesar, mesti orang nampak ketara sangat, obvious sangat. Ketara ni siapa ni? Jadi minta pakaian kau. Dia minta ra'i supaya nak menyamar jadi orang biasa. Tu dia. Okey, engkau pakai baju aku pakai baju engkau. Maka memakai ia akan kain ra'i. Pakailah dia kain pengembala tadi, baju semua menyamar jadi orang biasa. Dan berjalanlah ia. Jalan, dan adalah ia lalu dengan beberapa tempat yang tiada diketahuikan dia. Pergi-pergi, kenapa jalan lain? Kalau macam sekarang kan, bila last pergi KL 10 tahun lepas, cuba pergi esok. Esok apa? Hari Sabtu ni, cuba pergi. Cuba pergi, cuba tengok. Sejak bila ada highway ni? Macam tu lah. Ni sejak bila ada ni? Kenapa one way pula ni? Terlepas sikit kena U-turn jauh. Macam tu lah perumpamaan. Itu baru 10 tahun tak pergi. Ini 309 tahun. Tak tahu jadi benda. Ini kat mana ni? Kita masuk kot gua, kita keluar jadi tempat lain ni. Aku tak kenal pun jalan ni. Diketahuikan dia. Aku tak tahu pun. Dan jalan yang dipelikkan dia. Jalan tu pelik lah. Kenapa ada tar? Dulu ada padang pasir, sekarang ada tar lah. Tar ni benda ke? Tentu lah. Tak ada tar lagi kot masa tu. Jalan berbatu lah. Kenapa jalan berturap, berbatu? Dulu jalan pasir aja. Contoh gitu. Pelik. Aku pelik. Takkan satu malam semua ni jadi? Hingga sampai ia kepada pintu kota negeri.
Sampailah ke dia dulu, dia setiap kota, setiap negara lah kita kata, setiap yang ada pemerintah, ada raja, dia akan ada kota. Kota ni pintu gerbang besar. Kat situlah yang askar duk jaga. Siapa nak masuk, nak cek, custom nak cek semua situ lah. Pasport ada pasport. Semua cek kat situ lah. Dia bukan boleh masuk suka-suka. Kalau nak perang pun nanti dia akan tutup pintu gerbang tu, dia serang ke atas. Kalau runtuh yang tu, barulah orang boleh masuk. Jadi kalau musuh nak masuk, dia kena runtuhkan pintu gerbang dulu, baru boleh masuk. Tu pintu tu. Okay? Hingga ke sampai pintu kota negerinya. Maka tiba-tiba atas pintu kotanya tanda yang hijau. Atas pintu kota ada tanda. Tertulis atasnya la ilaha illallah Isa ruhullah. Tertulis gitu. Ada setengah kitab dia kata yang tertulis tu dekat bendera. Yang ni kata tulis dekat pintu gerbang tu. Lebih kurang lah tulis. Pintu gerbang warna hijau. La ilaha illallah Isa ruhullah. Ini adalah gelaran bagi Nabi Isa. Ruhullah. Bukan roh Allah. Bukan Allah ada roh. Gelaran. Kerana Nabi Isa tak ada ayah. Dia hanya ada mak je, Siti Maryam. Maka ditiupkan roh. Tanpa benih. Ditiupkan roh aja. Maka jadilah Nabi Isa. Okey? Maka antara gelaran Nabi Isa adalah Ruhullah, Ruh Allah. Bukan Allah ada roh bukan Allah tiup roh dia masuk dalam Nabi Isa, bukan. Itu yang Kristian faham tu. Tuhan tiupkan roh dia, ambil roh Tuhan sikit, masuk sikit dalam Siti Maryam. Mary dia kata. Masuk sikit. Jadi itulah anak Tuhan. Itu dia silap. Itu pemahaman dia salah. Kita faham Ruhullah dengan maksud roh Allah, bukan maksud Allah ada roh. Sebagai kiasan bahawasanya dia tak ada ayah, maka Allah tiupkan direct. Istilah tiup tu pun bukan tiup. Itu semua kiasan, bahasa kiasan. Mudah kata Allah masukkan roh tanpa ada benih lelaki. Oleh kerana tak ada ayah, diistilahkan dia Ruhullah. Okey. Tertulis kat situ. Terkejut dia tengok. Maka jadilah ia menilik kepadanya. Tengok aja. Ni apa benda pula la ilaha illallah Isa ruhullah. Apa Kalau ikut kajian ulama, peristiwa ini berlaku sebelum kedatangan Nabi Isa, sebelum diutuskan Nabi Isa. Sebelum. Ada kata selepas. Ada kata sebelum. Ini yang bila? Berapa bulan? Tak tahun lepas Yang kecoh kejap jawapan dia ada dalam ni sebenarnya. Nanti kita akan baca. Tak tahulah malam ni ke, bulan depan ke. Tapi ada jawapannya. Adakah Ashabul Kahf Kristian ataupun Islam? Ada jawapan. Ada jawapan. Tapi saya rasa tak sempat hari malam ni. Jawapan akan datang. Jadi ada ulama buat kajian peristiwa ini sebelum, mungkin beberapa puluh tahun sebelum Nabi Isa, zaman Nabi Isa. Ada yang kata ketika selepas zaman Nabi Isa. Ada kata sebelum. Kalaulah sebelum, okeylah. Sebab dia bukan beriman dengan Nabi Isa. Yang dia ni Tamliha ni, yang 7 orang Ashabul Kahf ni, dia fikir sendiri kan. Dia mana ada kita berimanlah dengan Tuhan Isa. Mana ada cerita daripada awal lagi tu. 3 bulan kita baca cerita ni lah. Masih lagi tak ada pun cerita tentang Tuhan pada Isa, Tuhan Isa. Tapi kalau kita tengok dalam Quran ada aku beriman dengan Tuhan Musa. Ada. Maksudnya Nabi Musa telah diutuskan lah. Macam ahli sihir Firaun, kami beriman dengan Tuhan Musa. Maknanya Nabi Musa dah diutuskan. Yang ni dalam cerita ni satu pun tak ada kami beriman dengan Tuhan Isa. Dengan maksud Nabi Isa belum lagi lahir. Maka sebelum tu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun sebelum tu. Tapi tak lama sangat. Dia tak boleh lama sangat sampai 500 tahun sebelum ke, bukan? Dia ada ulama kaji. Sebab tu Tamliha dan 7 orang tadi dia fikir sendiri. Tak mungkin ini Tuhan, yang raja mengaku Tuhan tu. Tak mungkin. Dia kata tak mungkin.
Dia fikir sendiri. Tiba-tiba dia tengok la ilaha illallah Isa ruhullah. Peliklah dia. Allah tu siapa pula? Kan dia beriman dengan Allah? Tidak, dia beriman dengan satu kuasa yang sebenar-benar yang dinamakan Tuhan. Dia tak tahulah nama tu Allah. Kalau dia nama tahu Allah, siapa bagi tahu Allah tu kan dia? Mesti Nabi Isa ada. Kalau kata begitu, maka sepatutnya sebagian ulama kata Nabi Isa telah diutuskan, yang mana kita ada Tuhan, Tuhan tu namanya Allah. Sekarang ni tak tahu. Isa ruhullah. Isa tu siapa pula? Tu yang dia. Maka jadilah ia menilik kepadanya dan menyapukan dua matanya. Gosok mata, macam tak percaya. Gosok mata. Dia macam tak percaya. Dan berkata dia pun cakap sendiri ya. Aku melihatkan diriku ini tidur. Aku rasa aku ni duk tidur lagi apa. Bahasa lain sekarang mimpi apa aku ni. Mimpi apa. Maka tatkala berpanjanganlah atasnya yang demikian itu, akhir sekali tengok, ini bukan mimpi ni, ini bukan mimpi. Dah gosok mata dah, cubit dah, nampak muka sendiri dah, pang, betul ni, ini bukan mimpi ni. Ini bukan mimpi. Berpanjanganlah atasnya yang demikian itu, masuklah ia kepada negeri. Masuklah dia sampai kat pasar. Dan lalu ia atas beberapa kaum. Lalu jumpalah macam rumah-rumah ke, tempat-tempat ke, tempat-tempat ibadah ke, beberapa kaum, beberapa orang membaca sekaliannya akan Injil. Duk baca Injil. Nak kat situ satu hal lagi. Ini bukti ni. Bila baca Injil, maknanya Nabi Isa telah diutuskan. Sebab tu kata khilaf ulama tu. Ada ulama kata, tengok baca Injil, maknanya Nabi Isa telah diutuskan. Ada yang kata sebelum, adalah hujah masing-masing. Tak apalah. Okey? Membaca sekaliannya akan Injil. Ada yang kata ketika kejadian ni, kejadian Ashabul Kahf ni, ketika 7 orang tidur, ketika itu Nabi Isa tidak diutuskan lagi. Dalam masa 309 tahun dia tidur, masa tu baru diutuskan. Sebab tu dia kata baca Injil. Betul lah baca Injil. Tapi bukan bermakna yang 7 orang tu beriman dengan Injil. Sebab dia tidur kan. Okey. Baca Injil. Dan berhadap akan dia beberapa kaum. Dia pun tengok beberapa orang, tiada ia kenal akan mereka. Aku tak kenal dia orang ni. Padahal aku pun besar. Aku sepatutnya kenal semua orang. Tiba-tiba semua aku tak kenal. Ni siapa, ni siapa, ni siapa. Dah lah tempat tu pelik. Pelik ni. Dan berjalan ia. Jalan tengok. Hingga sampai kepada pekan. Bukan pekan Pahang. Kan tentang sini ada pekan. Okay? Sampai pekan. Dan dia pergi pekan. Biasanya orang akan sambut dia. Tak ada orang sambut. Tak ada orang kenal dia. Sedangkan dia pembesar. Mungkin dia menyamar kot. Cuma dia tak kenal semua orang. Maka tiba-tiba ia dengan seorang membakar roti. Macam bahasa sekarang macam ni lah. Maka tiba-tiba dia sampai dekat satu kedai. Kedai tu ada orang tuan kedai duk bakar roti, jual roti. Maka berkata, maka berkata ia baginya, ya khabbaz. Maksud khabbaz, hai tukang bakar roti. Apa bahasa sekarang? Jual roti apa? Penjual roti. Baker. Khabbaz, baker. Hai tukang membakar roti. Dia tanya, apa nama negeri kamu ini? Tuan-tuan macam orang luar lah. Ini negeri ini nama apa? Ini nama apa? Katanya negeri Efesus. Efesus ni memang negeri aku. Efesus. Dia ada banyak nama. Sekejap. Mana kita baca balik. Tak ingat nama dia. Ni.
Nama Efesus dinamakan dia Tarsus. Tarsus juga nama. Dan adalah namanya pada zaman jahiliah Efesus. Oh, nama Tarsus apabila Islam datang namanya Tarsus. Itulah. Efesus nama ketika jahiliah, Tarsus ketika Islam datang. Nama Tarsus. Okey. Efesus betul dah ni. Betul dah ni. Nama negeri aku. Pasal pelik sangat. Dan katanya, apa nama raja kamu? Dianus lah dalam kepala dia. Dianus, dia lagi pada Dianus. Katanya Abdul Rahman. Hai, Abdul Rahman, kau biar betul. Nama negeri dah betul, nama raja tak betul. Abdul Rahman. Pelik ada. Maka berkata Tamlika, Ish, jika ada aku sebenar, maka bahawasanya pekerjaanku ini amat ajaib. Kalau betul lah macam ni yang terjadi, pelik ni aku. Itulah. Ni satu perkara yang ajaib. Pelik. Nama raja lain, nama negara sama. Aku tidur baru satu malam, aku masuk gua lain, aku keluar dah jadi lain. Ini ajaib. Katanya, beri olehmu kepada aku roti dengan beberapa dirham ini. Tak apalah, ajaib tak ajaib, lapar perut dah ni. Kawan-kawan duk tunggu. Bagi aku roti ya. Berapa dapat dengan 3 dirham? Bagi duit 3 dirham. Berapa dapat? Bagi je lah. Dan adalah dirham zaman dahulu berat lagi besar-besar. Dirham dulu, dirham ni perak lah. Dinar tu mas. Dulu besar-besar. Masa zaman selepas 300 tahun kecil-kecil. Bila dia terima kat tangan kedai bakery tu, kedai roti tu, buat pegang begini. Berat pelik ni, biar betul. Tengoklah dia besar-besar je. Maka ajaib Khabbaz ajaib. Pembakar roti tadi, pembakar roti pula. Tukang bakar roti. Rasa pelik. Daripada demikian dirham itu, dia tengok, pelik. Maka berkatanya Khabbaz baginya, hai laki-laki, bahawa engkau dapat harta pertaruhan yang ditanam oleh orang zaman dulu-dulu. Wah, engkau dapat harta karun ni. Ini tak boleh jadi. Sekarang ni mahal harga ni. Harga tu kalau dalam kitab lain dia ada sebut tu. Ketika Sayyidina Ali cerita, ni ingat nak cerita siapa ni? Takut terlupa cerita. Ini Sayyidina Ali cerita dekat Yahudi 3 orang kan. Dia tanya soalan, lepas tu Sayyidina Ali boleh jawab, 2 orang masuk Islam terus. 2 orang masuk Islam, seorang lagi tak masuk Islam. Dia kata, last, cerita kat aku Ashabul Kahfi. Sayyidina Ali pun cerita, anda tengah cerita ni. Maka Yahudi yang seorang lagi yang tak masuk Islam, dia pun kata kejap. Tapi dalam kitab kita tak ada. Kitab lain. Kejap. Berapa nilai di antara dirham yang lama dengan dirham yang baru? Sebab dia katakan dirham dulu besar-besar, dirham sekarang kecil-kecil. Nak tahu nilai. Kalau kau betul, kau bagi tahu aku berapa. Sayyidina Ali pun jawab, 1 dirham dulu bersama dengan 10 kali ganda lah, mudah kata. 10 kali ganda. Lepas tu, betul. Kata Yahudi tu betul. Okey, 10 kali ganda. Maka engkau beri akan aku. Oh, mana boleh. Jangan makan seorang. Kongsi-kongsi ya. Maka engkau beri akan aku setengahnya. Aku nak separuh. Orang jumpa, dia minta separuh. Dan jika tiada engkau beri, kalau engkau tak bagi, niscaya aku bawa engkau kepada raja. Aku bawa lagi boleh. Macam tu lah senang kita. Bawa lagi, kena tangkap. Harta tu dia panggil harta rikas. Harta dia panggil harta rikas. Sekarang panggil harta rikas. Dulu pun harta rikas. Harta yang ditanam oleh orang-orang dulu, tak tahulah orang jawab siapa, ataupun orang-orang kafir dulu tanam, ataupun ketika peperangan berlaku, masa nak perang tu dia sorok dulu harta, dia perang-perang, patut dia perang kalah. Harta dia tertanam atau tertimbus ataupun tersorok. Harta tu dia panggil harta rikas.
Orang Melayu panggil harta Qarun. Padahal Qarun bukan kat sini. Qarun tu, Mesir tu. Macam mana boleh sampai ke sini harta dia? Banyaknya harta karun. Sampai ke Malaysia ada. Kali-kali jumpa harta karun. Okay? Ini orang dulunya ni. Baik bagi separuh. Senyap-senyap je kau makan seorang. Maka kata Tamliha, tiada aku dapat harta pertaruhan. Bukan harta karun ni. Kau ni biar betul. Dan sebenarnya ini daripada harga tamar, harga buah kurma yang aku jualkan dia. Aku jual ni semalam dengan 3 dirham dalam masa 3 hari. Maksudnya dia kata 3 hari lepas. Dia boleh letak je lah 3 hari tu. Sebenarnya yang dia rasa dia tidur sehari atau 2 hari je kan. Sehari atau sehari setengah je. Ada kata tidur sehari, ada kata tidur setengah hari, ada kata tidur sehari setengah. Tapi dia kata 3 hari je lah. Ini 3 hari lepas. Sebab masa dia nak keluar tu, dia bawa buah tamar. Masa dia ambil keputusan untuk lari, dia pergi jual. Dia pergi jual buah tamar. Lepas tu dia naik kuda, naik sehingga jauh. Kemudian dia turun kuda kan, dia bawa sampai berdarah kaki dia berjalan. Perjalanan tu semua 3 hari. 3 hari. Maknanya aku jual ni 3 hari lepas. Engkau cakap harta karun apa benda? Dan telah aku keluar daripada negeri ini. Aku keluar ni 3 hari lepas daripada tempat ni. Dan sekalian manusia menyembah akan Raja Dyanus. Masa tu kan semua orang sembah Raja Dyanus. Aku tak nak sembah, aku lagi keluar 3 hari lepas. Sebelum aku keluar aku jual. Ni duit dia. Kau ni cerita apa pula harta karun pula ni? Maka marah Khabbaz. Marah dan katanya, adakah engkau tiada redha jika engkau dapat akan harta pertaruhan, bahawa engkau beri akan aku? Engkau tak nak bagi aku harta yang kau dapat. Engkau dapat harta karun free. Engkau jumpa, tapi engkau tak nak bagi aku harta karun. Lepas tu pula engkau tak nak bagi aku setengahnya, engkau tak nak bagi aku sikit. Hingga engkau sebutkan raja yang sangat jahat. Lepas tu engkau petik raja yang jahat. Kau ni kenapa? Kau dah tak nak bagi aku, engkau jumpa free, engkau tak nak bagi aku langsung. Bagilah sikit. Lepas tu engkau saja je engkau pergi sebut raja yang sangat jahat, yang mana raja tadi yang mendakwa ia akan ketuhanan. Dan yang raja dulu tu yang dia mengaku Tuhan, kau pergi sebut nama dia sekarang ni. Yang mana yang kau sebut nama raja jahat yang mengaku Tuhan. Tujuan kau sebut nama dia sebab kau tak nak bagi harta yang kau jumpa kat aku sikit. Pandai kau. Yang mana yang telah mati, telah mati raja yang zalim yang mengaku Tuhan tadi masa 300 tahun. 3 tahun kau cerita yang 300 tahun lepas kau sebut raja yang zalim semata-mata kau tak nak bagi aku. Kau ni kenapa? Kau sebut raja zalim. Kami tak sebut dah nama raja zalim tu. Dah lah mati 300 tahun. Lepas tu, dan engkau bersenda-senda akan daku. Engkau saja nak mainkan aku. Kata tukang bakar roti. Kemudian maka dipegang Khabbaz akan Tamliha. Pegang nak tumbuk. Dan berhimpunlah segala manusia. Bergaduh nak bergaduh. Semua orang biasa lah. Zaman dulu ke zaman sekarang sama je lah. Time bergaduh, ramai-ramai kita tengok. Ini kepala bapak kau, ini kepala bapak kau. Pijak. Tu Ramli. Orang bapak datang sebab nak bergaduh ni. Kemudian maka dibawa akan dia kepada raja. Gaduh macam ni lah. Kita bawa pergi pembesar bawa pergi raja lah. Raja sebagai menghukumkan apa yang terjadi ni. Dibawa akan dia kepada raja. Dan adalah raja itu sangat berakal lagi adil. Raja yang Abdul Rahman ni sangat bijak lah. Berakal lagi adil orangnya. Maka berkata raja kepada sekalian ni. Lepas datang ramai-ramai, raja berkata, apa kisah orang muda ni? Apa cerita? Ramai-ramai datang sini. Ni ada orang muda tak kenal ni, siapa ni? Kata mereka itu, ramai-ramai itu kata, telah dapat baginya harta pertaruhan. Dia jumpa harta karun yang ditanam oleh orang zaman dulu. Harta karun lah orang zaman dulu tanam. Dia dapat. Tapi dia tak bagi kat raja. Ada kona cerita. Padahal dia nak mula-mula. Dah tak bagi, tangkap. Ni. Sepatutnya dapat harta kena bagi raja lah.
jumpa harta karun. Ini dia nak makan seorang. Padahal sebelum tu dia nak. Pandai. Ya? Dia ni dapat harta karun ni, dapat harta karun. Maka berkata raja itu baginya. Raja tu slow talk lah. Jangan engkau takut, engkau jangan takut. Dia tengok, wow, ini duit banyak besar. Ini harta karun mesti banyak ni. Raja tu relax. Kau jangan paksa-paksa dia. Janganlah engkau takut kerana bahawasanya Nabi kami Isa alaihi salam, tu dia kata Nabi Isa. Maknanya Ashabul Kahfi tadi Ashabul Kahfi tadi tak kenal lah Nabi Isa. Maknanya dia ni masuk gua sebelum Nabi Isa diutus, Nabi Isa lahir. Okey, jadi macam mana dia nak jadi Kristian? Macam mana dia nak jadi Kristian? Itu terjawab lah. Tapi jawab lagi satu kat belakang ada lagi jawapannya. Macam mana dia nak jadi Kristian? Sebab Kristian ataupun Kristian ni dia panggil Bible, yang baca Bible. Bible ni ditulis 300 tahun setelah 300 tahun Masihi lah kita kata. 300 tahun setelah Nabi Isa tu wafat. Diorang katalah wafat atau kena bunuh, kena salib. Kita kata diangkat. Kita kata diangkat ke langit. Nabi Isa hidup 33 tahun aja. Daripada 33 tahun dia panggil zaman Nabi Isa. Okey. Kemudian mereka kata dibunuh, diwafat atau disalib. Kita kata diangkat ke langit, akan turun nanti. Okey. Lepas pada tu dia ada pengikut sahabat Nabi Isa. Kalau dalam Quran disebut hawariyun. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, kan? Fa amanat ta'ifah. Hawariyun adalah mudah kata sahabat pada Nabi Isa. Kalau kita sekarang ni macam Sayyidina Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, itulah. Dia panggil hawariyun. Orang anak murid dan pengikut Nabi Isa. Lepas 33 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian zaman para sahabat dia panggil. Berapa tahun? Dalam 20-30 tahun juga. Okey. Lepas pada tu zaman evangelis. Siapa tahu buat tu? Yang kaji dia panggil evangelis tak silap. Zaman tu zaman mula ramai-ramai yang ambil Injil tadi tu. Sebab zaman Nabi Isa adalah Injil. Zaman sahabat Injil okey lagi. Zaman ni evangelis tak silap. Tahu betul tidak sebut tu. Kan? Zaman tu dah mula dah. Iaitu lebih kurang 70 80 setelah Nabi Isa disalib kata mereka, diangkat kata kita. Kat situ mereka berkumpul ramai-ramai. Paul, Saint semua tu lah berkumpul ramai-ramai. Masa tu masih lagi ada yang ikut Injil asal, ada yang nak ubah. Akhir sekali sehinggalah 300 tahun. Setelah 300 tahun, itu baru 70, 80, 90, 100 tahun. Masa tu proses nak ubah sedikit demi sedikit. Sehingga 300 tahun barulah jadi Bible Old Testament dengan New Testament. Old Testament tu dia orang kata Taurat lah. Dia orang kata, kita kata bukan. Dan New Testament tu adalah Injil, dia orang kata, kita kata Bible. Bukan. Setelah 300 tahun. 300 tahun. Jadi, kita dapat faham kat sini, ketika Ashabul Kahf tu, waktu tu Nabi Isa belum lahir. Kemudian, dia tidur 300 tahun. Ketika selepas masa dia tidur tu, masa itulah ada Nabi Isa. Dan dia akan cerita nanti, Nabi Isa akan bagi tahu dekat keturunan ni, dia ni dah kahwin ni, Tamlika ni semua dah kahwin. Dia ada anak cucu dia. Nabi Isa masa diutuskan, dia jumpa cucu pada Tamlika. Dia cakap, nanti engkau tahu tak, tok engkau dulu, tok wan engkau dulu hidup lagi, nanti dia akan dibangkitkan, atau dia akan hidup lagi, dia akan dibangkitkan. Dia sebut gitu je lah. Dia tak sebut ditidurkan apa, dia tak sebut. Nabi Isa tak sebut gitu, cuma nanti akan hidup balik, tok engkau nanti. Nabi Isa beritahu. Kemudian berlalulah 33 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian zaman para sahabat Nabi Isa, Hawariyun. Kemudian zaman evangelis tadi tu dah mula nak ubah. Setelah 300 tahun ubah, totally berubah. Okey, ketika ni dalam proses nak ubah Injil kepada Bible. Dalam 200 lebih kan, 250
tahun setelah Nabi Isa, zaman Nabi Isa. Lebih kurang tu lah. Lepas zaman ni, beberapa puluh tahun, mudah kata saya pun tak ingatlah tepat-tepat tu. 50-60 tahun selepas zaman ni, zaman Ashabul Kahfi jaga ni, lepas tu barulah Bible keluar. Terus keluar. Maksudnya terus, habis dah, Injil habis dah diubah. Jadi, ini ketika dalam proses mengubah. Ketika berlaku dijaga balik, dalam proses cendekiawan yang asalnya beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Injil, dalam proses berubah. Sikit. Yang betul-betul nak pegang Injil, dibunuh seorang. Sehinggalah 300 tahun. Lepas 300 tahun, semua kena bunuh. Mudah kata ulama-ulama semua kena bunuh. Yang tak kena bunuh, yang nak ubah ni. Lepas 300 tahun, maka totally Injil diubah. Ini bila ni? Area tu, ujung-ujung 300 ke 250 ke macam tu. Maksudnya masih lagi ada yang beriman betul. Ada Injil betul lagi. Ada cendekiawan, ulama-ulama dia yang memang betul lagi pegang, tapi dah tak ramai dah. Sebab nanti dia akan bergaduh, nak berebut. Dia mati, Ashabul Kahfi ni, mati atas agama Islam ataupun atas agama Nasara. Nanti, ada dua raja. Itu cerita nanti lah. Berebut. Akhir sekali bergaduh dua ni, menang Islam. Lepas tu dia buat masjid. Dalam Quran ada cerita. Itu nanti tu. Saya lompat sekejap cerita ke sana. Nak bagi faham ni. Jadi kat sini kita dapat faham macam mana dia nak jadi Kristian, sedangkan waktu tu Kristian pun tak jadi lagi. Kristian jadi setelah 300 tahun daripada zaman Nabi Isa. Yang ini baru 200 lebih. Ujung-ujung masih lagi ada yang beriman dengan Injil betul. Macam mana nak jadi Kristian? Terjawablah sebenarnya. Okey. Sebenarnya kalau baca kitab Majmu' Syarah Rasail ni, tak timbul isu pun. Tak timbul isu pun. Itu dia panggil timeline. Pentingnya timeline tu. Salah timeline, habis. Dia punya timeline, dia punya time. Okay? Apa kisah orang murid ni? Kata mereka, telah dapat baginya harta pertaruhan, harta karun yang ditanam oleh orang zaman dahulu. Maka berkata raja itu baginya, jangan kau takut, kerana bahawasanya Nabi kami Isa AS menyuruh akan kami bahawa jangan kami ambil daripada harta yang ditanam oleh orang zaman dahulu, zaman-zaman dahulu. Oh gitu. Nabi Isa kata bahawasanya kami tak boleh rampas, kami tu pemerintah lah, tak boleh rampas harta yang dijumpai, yang mana harta tu orang dulu tanam, melainkan satu khumus jua. Satu khumus berapa? 1/5. Sudus 1/6. Khumus 1/5. Sulus 1/3. Rubuk 1/4. Nisfu setengah. Kenapa lah tu? Okey? Khumus ni 1/5. Mudah kata 20%. 20% lah. Jadi harta yang kau jumpa, kau bagi kat kerajaan 20% saja. Bukan semua 1/5. Jangan takut. Bagi je, bagi. Kata raja tadi. Dan dapat kita faham juga. Kita sekarang ni wajib bayar zakat kan? Antara zakat, antaranya harta rikas. Rikas ni harta karun lah yang dijumpai. Jadi, dan berapa ni kita, syariat kita? 1/5 juga. Sama dengan syariat Nabi Isa. Rupa-rupanya sama. Jadi kalau jumpa harta karun, kalau ikut ukur Islam, 1/5 kena bayar zakat. Tak payah tunggu setahun. Jumpa je 1/5. Tapi kalau ikut undang-undang, 100% kena bagi. Jangan ambil, kena tangkap nanti. Kalau jumpa dalam tanah, undang-undang kita, berapa dalam yang boleh kita ambil? 6 inci sahaja ya. Yang kita beli tanah tu, banyak beli tanah kan? Kita punya 6 inci saja di atas. Yang bawah bukan. Kalau tebuk-tebuk jumpa minyak, jangan harap dapat kita buat Petronas kita sendiri. Jangan harap, kena tanggap. Semua kerajaan punya. Kita hanya beli tanah 6 inci saja. Atas. Sejengkal. Sejengkal je. Kalau tidak boleh kita korek.
dapat jumpa sungai dalam bumi tu, sungai tu air lah, kita panggil telaga sungai tu, lepas tu kita jual, buat kita punya apa panggil, bukan indah water, dia panggil apa, air tu lah, buat air kita sendiri ya. Apa dia panggil sini, Syabas Selangor sini apa, air Pahang, paip. Oh sini pakai paip. Oh iyalah, paip. Oh paip. Buat paip kita sendiri ya, jual sendiri, boleh? Mana boleh, kita punya 6 inci je, jumpa 6 inci, lebih pada tu semua kena bagi, kalau tidak kena tangkap, dapat diam-diam, lepas tu call saya, kita adjust macam ni kita nak buat. Tengoklah berapa persen. Okey, tak ada tu. Okey, manalah tahu dapat jumpa harta karun. Engkau tetapkan pekerjaan, mana tadi cerita. Okey, khumus 2, 1/5, maka engkau beri akan daku masuk pemerintah raja tadi, satu khumusnya 1/5 je, 20%. Dan pergilah engkau dengan selamat. Engkau pergi dengan selamat, bagi aku 20% daripada yang dapat. Bayar. Maka berkata Tamliha, hai raja, engkau tetapkan pada pekerjaanku akan bahawa mendapat aku akan harta yang ditanamkan zaman dahulu. Hai raja, engkau cakap macam-macam, aku dapat harta karun lah, itulah ini, harta zaman dulu-dulu lah. Korang ni kenapa? Dan suruhnya aku daripada orang negeri ni, aku orang sini lah, harta karun apa benda pula. Ini baru je 3 hari lepas aku jual kurma, ni lah duit dia, harta karun apa benda. Hai raja ni dah pelik, dah lah raja dulu raja lain, tiba-tiba raja lain. Maka berkata raja itu baginya, adakah engkau daripada ahli negeri ini? Betul ke kau orang negeri ini? Kami tak kenal pun kau. Cuba tengok dalam Jabatan Pendaftaran Negara, cuba type sikit. Contohlah, panggil menteri. Ada tak nama dia? Tak ada. Macam mana ni? Katanya, bahkan, iya, buktikan. Katanya, adakah engkau kenal akan seorang yang di dalam negeri ini? Macam ni lah, macam ni. Engkau bagi tahu aku yang engkau kenal. Kita tengok, betul tak engkau ni? Kalau engkau orang negeri ini, mesti engkau kenal. Mesti ada orang kenal engkau. Kan kau orang sini. Katanya bahkan, boleh? Aku boleh sebut. Katanya, engkau sebutkan nama bagi kami. Okey, cakap nama siapa? Kami nak pergi cari sekarang untuk jadi bukti. Maka disebut oleh Tamlika pun sebutlah akan nama-nama yang dikenal, kadar 1000 orang. Allah, kita boleh tak kalau sekarang sebut nama yang kenal 1000 orang? Sampai 30 tak ingat lah, pada dia ulak 1000 orang nak sebut. Lepas seorang-seorang, mu kenal tak kenal, sebut lagi, mu kenal tak kenal, sebut, mu kenal tak kenal, 1000 orang. Maka tiada siapa ketahuikan nama seorang daripada mereka itu. Seorang pun tak tahu. Ini lebong ni. Bohong ni. Takkan kau kata engkau orang negeri ni, tapi seorang pun tak, engkau sebut nama seorang tak kenal. Engkau ni biar betul. Maka berkata sekaliannya, semua dia kata, hai laki-laki, kami ni ramai, tiada kami ketahui akan nama-nama ini. Yang kau cakap tu seorang pun aku tak kenal. Dan bukan daripada nama-nama zaman kami ini. Entah ini cerita orang dulunya nama ni, bukan nama sekarang. Nama sekarang moden-moden, 3 perkataan. Dulu nama senang, Osman, Hashim, senang. Sekarang Allah sampai 3 tak cukup ruang nak tulis. Nama nak. Ni nama lama-lama ni yang kau sebut. 300 tahun tu lama. Okey? Nama sekarang moden-moden. Bukan nama zaman kami. Dan tetapi, adakah bagi engkau rumah pada negeri ni? Macam ni lah, tak boleh buat apa. Kalau engkau orang sini, mesti kau ada rumah. Yang ni memang checkmate. Tak boleh buat apa dah. Tunjukkan aku, mana rumah kau. Kau ada rumah tak? Katanya bahkan, adalah rumah. Takkan aku tak ada rumah, aku orang sini. Hai raja, maka engkau suruh seorang sertaku. Okey, macam inilah raja, engkau bawa seorang pembesar ke, bawa ramai-ramai ke, tak kisahlah. Jom, aku tunjuk rumah aku. Takkan nak ajak raja. Raja duduklah kat singgah sana dia. Okey.
Pergilah. Maka disuruh oleh raja itu beberapa orang sertanya. Raja arahkan, engkau pergi ikut dia. Pergi. Nak tunjuk rumah dia. Betul ke tak ni? Maka disuruh oleh raja itu beberapa orang sertanya ikut. Hingga datang ia serta mereka itu kepada satu rumah yang terlebih tinggi di dalam negeri itu. Rumah yang atas bukit lah, mereka kata. Sampai pergi, mana rumah kau? Cepat, jalan sampai atas bukit. Rumah tu tinggi sikit. Katanya, ini rumahku. Inilah rumahku. Pelik kok. 300 tahun boleh lagi rumah. Tak tahu lah. Dia buat rumah daripada apa pun tak tahu. 300 tahun. Boleh lagi kot. Saya tengok rumah 1880. Bangunan 1880. Kuat lagi. Kat mana tu? Macam kat Taiping ada kat tempat kan. 1880. Ada dah. Di Malaysia lah. Maknanya itu baru berapa ratus tahun. 100 tahun lebih baru. Boleh lagi kot. 300 tahun okey lah, ada lagi lah. Tak pun adalah renovation sikit. Gitu lah kot. Ataupun kurang-kurang pun tapak rumah dia dan naiklah rumah baru. Boleh jadi gitu. Maka memukul ia akan pintu. Bukan pukul pintu, ketuk pintu. Ketak, pukul pintu tu. Maka keluar baginya seorang syekh yang tua. Seorang syekh yang keluar, tua sangat. Yang sudah turun 2 keningnya. Atas 2 matanya. Kening ni habis tutup mata. Nak tengok kena selak kening baru nampak. Daripada sangat tua. Oh, tua sangat. Mana nak berhenti ni? Padahal terkejut ia. Terkejut dia. Oi, ramai-ramai datang rumah aku buat apa? Dan gementar ia. Terkejut syekh tadi ataupun orang tua tadi. Tua sangat. Kalau kata kening tu sampai tutup mata, tak tahu lah. 100 lah umur dia. Maka berkata syekh itu, hai segala manusia, oi kau ramai-ramai ni, apa pekerjaan kamu sekalian? Kau datang buat apa sini? Maka berkata pesuruhan raja tu pun bagi tahu bahawasanya orang muda ni kata bahawasanya rumah ni rumah dia. Dia kata, dia mengaku rumah dia, betul ke? Maka marah syekh tu. Marahlah, ni rumah aku apa? Dia kata rumah dia. Dan berpaling ia kepada Tamlika. Dia pun tengok, ni mengaku ni. Budak muda ni. Muda lagi lah. Budak muda ni kata. Dan melihat akan dia. Dia pun tengok. Dan berkatanya, apa nama kau? Budak muda, apa nama kau? Dia je menjawab, nama aku Tamlika ibnu Palestin. Nama dia. Bin Palestin. Maka berkata syekh, ulang balik. Ulang kau atas nama aku. Maka diulangkan dia. Maka ditunduk oleh syekh itu dan mengucuk tangan Tamlika dan 2 kakinya. Dia dengar macam tu, dia tengok atas bawah, dia peluk, dia kucuk, dia cium kaki, tangan kaki semua dia cium. Sebab apa dia cium? Tunggu pada episod yang seterusnya. Dah bukan 50 minit, 55 minit dah. 55 minit dah, cukup atau. Kenapa pula tiba-tiba pula ni orang tua ni pergi cium tangan, cium kaki? Rupa-rupanya dia tu siapa? Siapakah dia? Kita sambung pada bulan hadapan. Bulan depan lah, dah habis lah. Sebulan 2 kali je. Sebulan 2 kali je cerita. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sentas bi kafarah dan salat Allah subhanallahi wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.